Hai, Assalamualaikum. Saya Huda Najihah, pelajar di PPI Kohort 6. Dalam video persediaan topik ini, saya akan menceritakan 4 topik secara ringkas dalam subjek EEA 7022. Topik pertama ialah motivasi. Motivasi ialah penggerak atau rangsangan yang membuatkan seseorang berkeinginan untuk mencapai suatu matlamat. Ada dua jenis motivasi iaitu intrinsik dan ekstrinsik. Contoh motivasi intrinsik apabila seorang pelajar belajar bersungguh-sungguh kerana minat dan dorongan dalam dirinya untuk belajar. Berbanding pelajar yang belajar bersungguh-sungguh kerana mengharapkan pujian atau ganjaran daripada gurunya, itu pula dinamakan motivasi ekstrinsik kerana adanya rangsangan luar iaitu ganjaran. Terdapat beberapa teori dalam motivasi. Yang pertama ialah teori Maslow. Maslow mengatakan terdapat 5 keperluan manusia yang menjadi motivasi bagi seseorang itu untuk mencapai matlamat dalam hidupnya. Bermula dengan keperluan paling asas iaitu fisiologi, seterusnya keselamatan, sosial, penghargaan dan akhirnya penyempurnaan diri di mana tahap tertinggi seseorang ingin mencapai potensi dirinya. Seterusnya, teori kelaziman operan yang diasaskan oleh Thorndike dan Skinner melalui eksperimen puzzle box dan Skinner box. Teori ini mempunyai dua konsep iaitu peneguhan dan dendaan. Terdapat 4 pendekatan dalam memotivasikan pelajar di dalam kelas sewaktu proses pengajaran dan pembelajaran. Maka, motivasi sangat penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran agar menjadi lebih berkesan dan menarik. Seperti dalam teori behaviorism, guru perlu bijak menggunakan pelbagai rangsangan bagi memotivasikan pelajar agar mereka sentiasa mempunyai minat dan semangat untuk belajar. Kreativiti. Kreativiti berkait rapat dengan aspek pemikiran. Menurut John R. Phillips, 1997, pemikiran ialah satu proses mental yang memerlukan pengetahuan melibatkan pengolahan kemahiran-kemahiran mental tertentu ke arah penyelesaian masalah tingkah laku dihasilkan. Terdapat 2 komponen dalam pemikiran iaitu pemikiran kritis dan pemikiran kreatif. Pemikiran kritis bermakna pelajar perlu diterapkan kemahiran menganalisis, mentafsir dan menilai suatu pendapat berdasarkan hujah yang betul. Ini akan membantu pelajar agar sentiasa menganalisis suatu penyataan dengan berhati-hati dan mencari bukti yang sah sebelum membuat keputusan. Pemikiran kreatif pula menurut Kamus Dewan tahun 2000 ialah kebolehan untuk mencipta, menghasilkan dan seterusnya mengembangkan suatu idea yang baru dan asli. Ianya juga adalah pelengkap kepada pemikiran kritis. Oleh itu, kandungan kurikulum PDP di sekolah dicipta berasaskan 6 aras kognitif taksonomi Bloom agar dapat memupuk kemahiran pelajar dalam mencipta sesuatu yang baru dan dalam masa yang sama mampu mengolah idea. Pengurusan bilik darjah. Pengurusan bilik darjah ialah suatu cara menguruskan bilik darjah yang berkesan agar menjadi suatu ruang yang positif, kondusif dan produktif. Tujuannya agar untuk menarik minat pelajar untuk belajar serta melancarkan proses PDP. Mari kita lihat cara pengurusan bilik darjah yang berkesan. Mempunyai persekitaran yang unik. Menggabungkan elemen fizikal, emosi dan sosial dalam setiap aktiviti yang dilakukan. Bersifat multidimensi iaitu mempunyai aktiviti yang berbeza sewaktu dalam proses PDP. Guru perlulah mengkaji personaliti pelajarnya kerana setiap pelajar itu berbeza. Mempunyai ruang yang terbuka agar guru dapat melihat aktiviti-aktiviti yang dilakukan oleh pelajarnya. Terusnya, apakah faktor-faktor yang dapat membentuk bilik darjah secara berkesan? Iaitu strategi berpusatkan murid, susunan kelas, penggunaan ICT, perancangan yang mantap dan perlu peka dengan emosi dan personaliti murid. Maka, dengan kecekapan guru dalam menguruskan bilik darjah secara kondusif, akan dapat meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran serta objektif pembelajaran dapat disampaikan dengan berkesan. Komunikasi dalam bilik darjah. Komunikasi ialah proses penghantaran dan penerimaan maklumat daripada seseorang kepada seseorang yang lain. Terdapat dua jenis komunikasi iaitu komunikasi lisan
ataupun verbal, dan komunikasi bukan lisan iaitu non-verbal. Terdapat 4 model komunikasi yang diketengahkan, iaitu model Cloud, Shannon dan Warren Weaver, model Wilberstram 1, model Wilberstram 2 dan model Wilberstram 3. Pola interaksi dalam bilik darjah pula ada 3, iaitu interaksi sehala di mana interaksi dari guru kepada murid, seterusnya interaksi dua hala iaitu antara guru dengan murid ataupun murid dengan murid. Yang ketiga, interaksi pelbagai hala iaitu antara guru dengan murid, murid dengan murid dan murid dengan guru. Bagaimana cara mewujudkan komunikasi berkesan dalam bilik darjah? Pertama, guru perlu elakkan mengkritik atau melabel pelajar sehingga mereka merasa malu dan rendah diri. Guru adalah model yang menunjukkan sifat penyayang dan mengambil berat akan pelajarnya. Kepimpinan demokratik juga perlu dipraktikkan agar pelajar selesa untuk berkongsi pandangan dengan gurunya. Juga perlu merancang aktiviti PDP yang menarik, menggunakan bahan bantu mengajar yang kreatif dan inovatif agar pelajar berminat untuk belajar dan melibatkan diri secara aktif. Kesimpulannya, kenapa interaksi dalam bilik darjah ini penting? Ianya adalah untuk mewujudkan proses PDP yang efektif. Guru akan dapat memotivasikan pelajarnya agar minat untuk belajar. Dan ia juga dapat mengeratkan hubungan antara guru dengan pelajar dan membuatkan penyampaian mata pelajaran lebih berkesan. Malah penglibatan murid juga lebih aktif. Sekian, itu sahaja daripada saya. Moga bermanfaat. Terima kasih.